Baik. Bagaimana faktor ini? Apakah faktor yang kukuhkan sistem persekutuan tu? Sedangkan kita kalau adik-beradik pun, walaupun satu rumah, sering bergaduh. Kan? Adik gaduh dengan abang, abang gaduh dengan kakak, kakak gaduh dengan adik. Adik-beradik satu rumah pun bergaduh. Ini kan pula kerajaan sesama kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. So, kita fikir macam mana dia orang ni boleh still bersatu ya? Kan? Jadi, so masing-masing mula tersenyum. Semua cakap apa? Yalah, aku pun selalu juga bergaduh dengan adik aku. Aku pun kadang-kadang kena lempang dengan abang aku. Kadang-kadang kena cubit dengan kakak aku. Itu normal. Itu normal. Kan? Tapi masih lagi duduk di bawah satu rumah. Macam mana boleh bersatu tu ya? Okay. Baik, jom kita tengok. So, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan ni, yang pertama, okay, iaitu keluhuran perlembagaan. Okay, keluhuran perlembagaan. Itu faktor pertama. Bagaimana sistem persekutuan itu boleh kukuh dan tidak berpecah kerana keluhuran perlembagaan. Sebab sejak negara merdeka, perlembagaan persekutuan diangkat menjadi undang-undang yang tertinggi di Malaysia. So, undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh bertentangan. Maknanya tidak boleh menentang antara satu sama lain. Okey, dan tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Perkara 75, Perlembagaan Persekutuan mengatakan jika undang-undang negeri yang tidak selaras dengan, maknanya tidak sama, tidak selaras itu tak sama dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan perlu mengatasi undang-undang negeri. Baik, sebagai contoh. Baik, dalam Perlembagaan Persekutuan tertulis bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa rasmi persekutuan. Baik, mungkin katakanlah Pulau Pinang. Pulau Pinang, kerajaan negeri dia kata apa? Kami nak isytiharkan bahawa negeri Pulau Pinang ini bahasa rasmi ialah bahasa Mandarin. Dia nak announce macam tu. Bahasa rasmi bagi Pulau Pinang adalah bahasa Mandarin. Contoh. Baik. Jadi, adakah kerajaan negeri itu boleh proceed dengan dia punya idea itu nak menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa rasmi? Tak boleh. Maknanya, idea dia itu akan terbatal. Tak valid. Kerana apa? Kerana bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi. So, bila dia orang kata, kami nak proceed juga. So, kerajaan persekutuan kata apa? Memang tak boleh. Invalid. So, kamu tak boleh. Sebab Pulau Pinang dalam negeri, salah satu dalam negeri Malaysia, dalam negara Malaysia. So, tak boleh buat sesuka hati. Kalau ada dua undang-undang macam ni, so undang-undang persekutuan, iaitu bahasa Malaysia menjadi bahasa rasmi negara, undang-undang itu yang terpakai. Dan undang-undang negeri tadi yang nak dibuat tu, itu kita kata terbatal dengan sendirinya. Kerana bercanggah. Bincang elok-elok pun tak boleh. Ingat ada benda yang boleh diubah, dibincang. Tapi ada benda memang tak boleh nak diubah. Contoh macam kes tadilah. Kalau Pulau Pinang kata kami nak bahasa Mandarin menjadi bahasa rasmi, tak boleh. Kalau kamu nak juga, maka kamu kena keluar daripada Malaysia. Kamu maknanya Pulau Pinang kena keluar daripada Malaysia. Dan itu mustahil akan berlaku. Kerana apa? Kerana kalau keluar daripada Malaysia, maka akan lagi banyak masalah yang akan timbul. Jadi, mau tak mau, Kerajaan Negeri Pulau Pinang perlu mengikut kepada Perlembagaan Kerajaan Persekutuan. So, memang tak boleh nak bincang benda-benda macam tu tentang agama, bahasa, kewarganegaraan, memang benda tu memang tak boleh bincang. Dia dah ditetapkan di peringkat persekutuan. So, semua orang kena hormati. Jadi, kalau kita lihat di sini,
Keluhuran perlembagaan ni maksudnya apa tahu? Maksudnya, okey, kerajaan negeri pun okey dia akui dan dia follow perlembagaan persekutuan. Sebab itu tidak ada berlaku perbalahan. Kerana semua negeri telah mematuhi dan meletakkan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi. Itu maksud keluhuran. Keluhuran tu maksudnya ketertinggian, okey, perlembagaan, ketertinggian undang-undang. Jadi bila kerajaan negeri pun letakkan undang-undang persekutuan tu paling tinggi, maka semua orang akan menghormati okey perlembagaan persekutuan. Itu faktor kenapa okey persekutuan itu kukuh. Sebab semua orang hormat kepada undang-undang tertinggi, iaitu undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Itu satu. Baik. Kemudian yang kedua, okey, macam mana sistem persekutuan ini, baik Azim, yang kedua ini macam mana okey sistem ini boleh kukuh kerana ada penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan penyelarasan pentadbiran itu, okey, penyelarasan pentadbiran itu dibuat melalui mesyuarat menteri besar dan juga ketua menteri serta majlis-majlis khas. Iaitu contohnya mesyuarat menteri besar dan ketua menteri. Okey, mesyuarat menteri besar dan ketua menteri yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh menteri besar dan ketua menteri. Dan kebiasaannya, okey, mereka akan membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Okey. Baik, kamu kena faham ada sesetengah negeri ada menteri besar. Ada sesetengah negeri dia tak ada menteri besar. Dia ada ketua menteri. Contoh senang cerita kalau kamu nak faham okey, semua negeri yang ada sultan dia ada menteri besar. Tapi kalau negeri yang tak ada sultan, dia ada ketua menteri. Contoh, ketua menteri Pulau Pinang, ketua menteri Melaka, ketua menteri Sabah, ketua menteri Sarawak. Kenapa negeri-negeri ini ada ketua menteri? Sebab negeri-negeri ini tidak ada sultan. Jadi, okey, ditubuhkan mesyuarat untuk menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri, okey, dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri, okey, untuk kerajaan persekutuan, okey, maklumkan berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan persekutuan. Dan ini pernah berlaku back to 2020 2020 di mana okey sewaktu COVID-19 mula melanda negara kita pada waktu itu. Okey, bila COVID-19 mula melanda negara kita pada waktu itu, kalau kamu masih ingat, okey, Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri kita pada waktu itu, okey, telah pun okey mengadakan majlis mesyuarat dengan menteri-menteri besar dan ketua menteri. Kenapa? Untuk menangani ancaman COVID-19 pada waktu itu. Jadi, perbincangan mereka telah pun menyebabkan mereka memutuskan untuk apa? Melakukan PKP, kemudian mendapatkan vaksin, kemudian menguatkuasakan SOP. Itu semua adalah hasil daripada perbincangan antara Perdana Menteri dan juga menteri-menteri besar serta ketua menteri. So ini yang dikatakan penyelarasan. Mereka bincang-bincang untuk selaraskan, untuk sama-sama bertindak. Okey, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Itu bagusnya penyelarasan itu. Okey, penyelarasan. So itu okey, mesyuarat penyelarasan melalui mesyuarat menteri besar dan ketua menteri. Kemudian okey, ditubuhkan majlis-majlis yang yang ditubuhkan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan penubuhan majlis negara. Maknanya membenarkan penubuhan majlis negara ni untuk selaraskan, untuk sinkroniskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri.
nak selaraskan. Iaitu antaranya apa tahu? Iaitu seperti kalau kita lihat, pertama sekali, Majlis Keuangan Negara. Majlis Keuangan Negara akan mentadbir hal ehwal berkaitan dengan kewangan. Seperti pemberian wang, satu, bayaran cukai, pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Maknanya, bukan. Ada yang tanya, Menteri Besar ni yang macam Menteri Sukan dengan Kesihatan semua tu ke? Bukan. Okey, baik. Dia macam ni. Okey. Mungkin ada yang tak jelas, tak apa. Okey. So, kita ada ke atas sekali iaitu Kerajaan Persekutuan. Okey. So, Kerajaan Persekutuan akan diketuai siapa? Akan diketuai oleh Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri. Okey, dan Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri dia akan ada semua kementerian. Okey, iaitu kita tahu ada kementerian. Contoh kita ambil dua kementerian, kita ambil Kementerian Kesihatan. Kita ambil Kementerian Kesihatan. Okey, kemudian ada Kementerian Pelajaran. Okey. Baik. Kementerian ini, kementerian ini akan diketuai oleh siapa? Oleh Kementerian Kesihatan akan diketuai oleh Menteri Kesihatan. Siapa Menteri Kesihatan sekarang ni? Iaitu Tan Sri Khalid Jamaluddin. Khalid Jamaluddin. Jamaluddin. Manakala kalau kita lihat Menteri nak balik belum lagi kan? Okey. Baik. Kemudian satu lagi iaitu Kementerian Pelajaran diketuai oleh Menteri Pelajaran. Iaitu Datuk Razi Jidin, betul? Datuk Razi Jidin. So itu di peringkat persekutuan. Baik. Kemudian di bawah Kerajaan Persekutuan juga dia ada berhubung dengan di bawah Kerajaan Persekutuan akan berhubung dengan semua kerajaan negeri. Okey. So semua kerajaan negeri. So kita ada kerajaan negeri. Banyak kat sini. Memang banyaklah. So cikgu ambil just beberapa contoh So Kerajaan Persekutuan di bawah tu ada kerajaan negeri iaitu kita kata kerajaan negeri. So negeri apa? Selangor. Kemudian di sini kerajaan negeri apa? Kerajaan Negeri Sembilan. Kemudian kerajaan negeri Melaka. Kemudian kerajaan negeri katakan Perak. Sekadar ambil beberapa nama. Kerajaan Negeri Selangor, kita tahu ketua dia lah Sultan lah kan. Tapi ketua pentadbir. Ketua pentadbir dia, ketua pentadbiran bagi kerajaan Negeri Selangor ini adalah Menteri Besar Selangor. Begitu juga Negeri Sembilan, ada Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Manakala Melaka, ingat Melaka dia tak ada sultan, so dia tak ada Menteri Besar. Dia ada apa? Dia ada Ketua Menteri Melaka. Gitu. Perak ada sultan, so sultan ada Menteri Besar, so Menteri Besar Perak. Macam tu. Jadi perbezaan bila kamu tanya perbezaan menteri besar ini dengan menteri-menteri yang di atas, Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran, ini semua adalah menteri-menteri yang akan mengetuai kementerian masing-masing di peringkat Kerajaan Persekutuan. Ini Kerajaan Persekutuan yang ini adalah Kerajaan Persekutuan. Manakala yang bawah ini adalah Kerajaan
kerajaan negeri. Nampak tak? So, kerajaan persekutuan diketuai oleh Perdana Menteri, kerajaan negeri akan diketuai oleh menteri besar masing-masing dan ketua menteri. Jadi bila ada majlis mesyuarat menteri besar dan ketua menteri, maknanya yang akan menghadiri mesyuarat ialah siapa? Perdana Menteri, kemudian menteri besar, ketua menteri, menteri besar. So mereka yang akan menyertai mesyuarat menteri besar dan ketua menteri. Boleh faham tak? Faham itulah sebenarnya huraian berkaitan dengan menteri besar dan juga menteri-menteri sukan, menteri kesihatan ini. Berbeza. So menteri sukan, menteri kesihatan ada di peringkat kerajaan persekutuan. So cikgu harap dengan perkara ini kamu jelas. Okey, jelas perbezaan menteri besar dan juga menteri-menteri dalam kementerian itu. So memang berbeza. Baik. Kita lihat kita sambung iaitu tentang Majlis Keuangan Negara. Okey, perasan tak Majlis Keuangan Negara dia ada ayat-ayat seperti ini tau. Okey, mentadbir hal ehwal berkaitan dengan keuangan seperti pemberian wang, bayaran cukai, pinjaman kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Maksudnya apa, cikgu? Maksudnya adalah sebenarnya kamu kena ingat, kerajaan persekutuan memang akan memberi sebahagian wang, ada peruntukan untuk pemberian ataupun serahan kepada kerajaan negeri. Memang ada. Setiap kerajaan negeri akan diberi serahan duit daripada kerajaan persekutuan untuk bertujuan memajukan negeri tersebut. Dan negeri-negeri ini pula mereka perlu memberikan kutipan cukai yang dikutip kepada kerajaan persekutuan. Memang ada cukai yang dikutip diberikan kepada kerajaan persekutuan untuk kos-kos penyelenggaraan dan sebagainya. So bagaimana mereka selaraskan? Mereka akan tubuhkan Majlis Keuangan Negara untuk mengetahui berapa banyak yang kena bayar cukai, berapa banyak yang kerajaan persekutuan akan bagi kepada kerajaan negeri. Itu. Okey. Dan juga kalau kamu tengok tadi ada pemberian pinjaman. Iaitu kadang-kadang kerajaan persekutuan akan meminjam daripada kerajaan negeri. Untuk kes-kes tertentulah memang ada. Memang ada. Dan untuk rekod, saja nak tanyalah korang tahu tak banyak-banyak negeri di Malaysia ni, negeri apa yang paling kaya dari segi pendapatan? Pendapatan cukai, pendapatan hasil hasil cukai individu ataupun hasil cukai syarikat. Negeri mana yang paling kaya di Malaysia? Boleh tulis jawapannya dalam Zoom chat. Agak-agak kamu negeri mana yang paling banyak membayar cukai kepada kerajaan persekutuan? Ada yang kata Johor, ada yang kata Selangor. Okey, ada yang kata Selangor. Okey, baik. Negeri Sembilan. Okey. Perak. Okey, Perak. Take Ming. Mentang-mentang kau daripada Perak, kau cakap Perak Okey, Sabah dan Sarawak. Okey, baik. KL. KL dia bukan negeri. KL bukan negeri. Okey, baik. Sebenarnya negeri yang paling kaya dan memberikan hasil pendapatan cukai yang paling tinggi kepada kerajaan persekutuan adalah negeri Selangor. Memang Selangor. Dan back to 2019 tahun 2019 bila kutipan cukai ini dikutip di seluruh Malaysia, pendapatan dia orang akan kutip berdasarkan daerah tau. Majlis Daerah Kuala Lumpur, Majlis Daerah Petaling Jaya, MPPJ, MBSJ, dia orang akan kutip cukai apa semua. So dia orang akan jadi kutipan cukai lah. Kamu tahu tak?
kutipan cukai di daerah Kelang saja, kutipan cukai daerah Kelang adalah sama seperti sama seperti kutipan cukai dari Negeri Sembilan. Maknanya the whole Negeri Sembilan tu, kutipan cukai dia adalah sama seperti kutipan cukai dari daerah Kelang saja. So itu baru Kelang. Belum lagi kamu tengok Subang Jaya ke ataupun Petaling Jaya ke. Jadi bermakna kita kata bahawa kutipan cukai yang menghasilkan pendapatan paling banyak adalah dari negeri Selangor. So itu memang facts lah. Sekejap. Alright. So itu berkaitan dengan kita kata sebagai cukai. Berkaitan dengan cukai dan juga pinjaman kerajaan negeri. So itu Majlis Kewangan Negara. Baik, seterusnya kita tengok satu lagi majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu Majlis Tanah Negara. Di mana Majlis Tanah Negara ini akan membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlobongan, perhutanan dan sebagainya. So Majlis Tanah Negara ni, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan duduk bincang. Bagaimana kita nak gunakan tanah serta kawasan ini? Kawasan mana untuk pertanian, kawasan mana yang bolehkan untuk perlombongan dan sebagainya. Dan satu lagi, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan, iaitu perundingan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Maknanya, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ini bertujuan untuk kerajaan persekutuan, dia bergabung dengan kerajaan negeri untuk untuk menyediakan untuk membangunkan kerajaan-kerajaan tempatan seperti Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya, Majlis Daerah. So itu yang dikatakan sebagai Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. So take note Majlis Negara memang ada ditubuhkan 3 berkaitan kewangan, berkaitan tanah dan berkaitan kerajaan tempatan. Dan majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan, so majlis ini adalah perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, juga dibuat melalui majlis-majlis seperti ini, Majlis Keselamatan Negara. Sekejap. Guys, sekejap emergency. Sekejap. So antara majlis kerajaan, majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan adalah seperti Majlis Keselamatan Negara, dan kita tahu Majlis Keselamatan Negara sebenarnya adalah majlis keselamatan yang ditubuhkan khas untuk isu-isu berkaitan dengan keselamatan negara seperti COVID-19 hari itu. So itu di bawah Majlis Keselamatan Negara. Begitu juga isu seperti RESCOM, dan juga isu seperti ESCOM tu tadi,
okey, yang kita tengok tadi iaitu di Rajang, di Sungai Rajang dan juga di Sabah, okey, di pantai timur Sabah. Itu juga adalah penyelarasan perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dalam Majlis Keselamatan Negara. Begitu juga dengan Majlis Air Negara, okey, dan juga Majlis Perumahan Negara, di mana majlis-majlis ini ditubuhkan untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan air dan juga perumahan negara. Maksudnya di sini, sekali imbas kita tahu bahawa okey, sistem persekutuan inilah yang telah mengukuhkan kerjasama persekutuan dan kerjasama kerajaan negeri inilah yang telah mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita, iaitu yang pertama kerana keluhuran perlembagaan, maksudnya semua negeri-negeri meletakkan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi yang perlu dipatuhi. Yang kedua, iaitu banyak berlaku penyelarasan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maka dengan itu kita telah menamatkan bab yang keempat, iaitu berkaitan dengan sistem persekutuan. Okey. Baik. So kita telah pun tamat untuk bab yang keempat. So ada sebarang soalan ingin ditanyakan berkaitan bab 4 ini, ataupun mungkin berkaitan dengan bab 1, bab 2, bab 3, mungkin bab 4 nak tanya juga. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh bertanya sekarang, boleh tuliskan dalam Zoom chat untuk bertanya. Baik, kamu lihat soalan struktur. Okey, pembahagian kuasa. Okey, fahami soalan dulu. Pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bertujuan melicinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Soalan dia, nyatakan perkara yang terkandung dalam senarai negeri. Baik, 2 markah. Ingat apabila nak jawab soalan, pastikan kamu tengok kepada peruntukan markah. Ada berapa markah? 2 markah. Bila 2 markah, bermakna kamu just boleh berikanlah 2 fakta. 2 fakta cukup. Okey, 2 fakta ataupun 1 fakta, 1 huraian, tapi 2 fakta lah, sebab dia kata perkara yang terkandung dalam senarai negeri. Baik, dalam latihan ini, kamu tengok cadangan jawapan. Okey, cadangan jawapan, dekat situ ada tulis Undang-Undang Islam, Tanah, Pertanian dan Perhutanan, Kerajaan Tempatan dan Hari Kelepasan Negeri. So, kamu tak perlu ambil semua. Ambil 2 sahaja. Contoh Undang-Undang Islam dan Tanah. Cukup. Dan kemudian kamu bina ayat jawapan. So, bagaimana nak membina ayat jawapan? Seperti biasa, kamu akan mulakan dengan ayat soalan. Iaitu, kita tengok soalan dia, nyatakan perkara yang terkandung dalam senarai negeri. So, ambil balik ayat, perkara yang terkandung dalam senarai negeri adalah macam tu. Ya. Jadi, perkara yang terkandung terkandung dalam senarai negeri adalah adalah undang-undang Islam, undang-undang Islam dan tanah. Ini cukup dengan ini kamu memperoleh 2 markah. Cukup dah. Tapi kalau kamu rasa macam yakinlah kan, aku banyak fakta nak bagi ni, boleh tambah lagi. Selain itu, kamu boleh tambah selain itu, terdapat perkara perkataan pertanian dan perhutanan dan kerajaan tempatan. Boleh. Tapi still kamu dapat maksimum 2 markah. So itu caranya. Okey. Baik. Begitu juga kalau soalan yang B. Baik, soalan yang B. Kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT, dan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jelaskan fungsi kerajaan tempatan. So, fungsi kerajaan tempatan. Okey, kita tengok balik. Okey, fungsi kerajaan tempatan dan kamu tengok berapa markah yang diperuntukkan. Itu penting. Okey, markah yang diperuntukkan ialah 4. Okey, kalau 4,
Kamu ambil saja mana-mana 4 kat sini. So tak perlu ambil semua. Okey, iaitu membangunkan perumahan awam 1, menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan, menyediakan kemudahan awam dan juga menyediakan perkhidmatan kecemasan. So boleh ambil mana-mana 4. Okey. Dan kemudian bina ayat jawapan. Ingat tu, bina ayat jawapan. So, kita boleh buat seperti fungsi kerajaan tempatan. Okey. Ayat jawapan, fungsi kerajaan tempatan adalah membangunkan perumahan perumahan awam di samping ini kita kata ayat kata hubung. Di samping tu maknanya kata hubung lah. Di samping menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan titik. Baik, kemudian teruskan dengan penanda wacana. Selain itu, kerajaan tempatan kerajaan tempatan juga kita masuk fakta yang ketiga, menyediakan kemudahan awam dan ataupun serta menyediakan perkhidmatan kecemasan. Titik. Baik. Dapat tak? Full mark kat sini. Ya, dapat. Dan kalau mungkin ada yang keliru, macam mana pemarkahan dia, cikgu? Macam mana dia punya cikgu-cikgu sekolah menanda untuk markah ini, cikgu? Baik. Sebenarnya pemarkahan dibuat dengan seperti berikut. So, bila dia tengok fungsi kerajaan tempatan adalah membangunkan perumahan awam 1. Di samping menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan 2. Kemudian selain itu, kerajaan tempatan juga menyediakan kemudahan awam 3. Serta menyediakan perkhidmatan kecemasan 4. Bermakna di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dapatlah 4 markah. Jadi ini cara dia, iaitu kamu kena bina ayat jawapan beserta dengan ayat yang lengkap, beserta fakta, dan kalau ada huraian boleh berikan huraian. Jadi bagi cikgu, sebenarnya menjawab soalan sejarah itu sebenarnya senang. Cuma kamu tak praktis. Sekarang kalau kamu dah tahu, cikgu nak kamu praktikkan dia dengan menjawab soalan-soalan seperti soalan nombor 2 ni, A, B, C ni, gunakan cadangan jawapan yang ada dan ingat, tak perlu guna semua, ambil mana-mana mengikut peruntukan markah. Begitu juga soalan esei ni. Tak koma je dapat juga ke 4 markah. Okey. Kalau katakan letak koma sahaja. Baik, fungsi kerajaan tempatan adalah membangunkan perumahan awam di samping menyediakan kemudahan sukan dan kebudayaan. Koma. Kemudian kerajaan tempatan juga menyediakan kemudahan awam. Baik. Memang ada tabiat bukan cikgu nak salahkan siapa memang ada tabiat di mana para pelajar ni kadang-kadang 4 markah dia tak ada letak titik. Dia buat ayat fakta 2 koma. Buat lagi fakta ayat huraian koma. Fakta ayat koma. Sebenarnya bila koma dah panjang-panjang tu semua dia jadi satu ayat tau. Selagi tidak ada titik. Selagi tidak ada titik, itu dijadikan satu ayat. Dan adalah kita kata ridiculous ataupun kita kata sebagai tak masuk akal apabila semua 4 fakta ataupun 2 fakta 2 huraian itu kita masukkan semuanya dalam satu ayat. Jadi jangan buat. Kesimpulannya bagaimana nak buat yang baik, jawapan yang baik, keep it simple, short. KISS, teknik KISS.
Keep it simple, short. Maknanya biar dia pendek-pendek, titik, seterusnya titik, ni titik. Sebab apa? Sebab dalam sejarah dia tak ada pemarkahan untuk ayat bombastik ke, okey, dramatis ke, tak ada. Tak ada. Tak ada. Dramatis ke bombastik tak ada. Yang ada dia akan cari fakta je. Mana fakta kau? Mana huraian kau? Okey, ada contoh, mana contoh kau? Itu je. So, keep it simple. Okey. Jadi, biar ada titik dan titik dan titik. Okey. Nak sambung, gunakan penanda wacana. Ataupun nak sambung juga dalam satu ayat, guna kata hubung. So, itu my advice. Okey. Dan itu cara yang paling mudah. Kenapa nak disambungkan semua ayat? Kan? Jadi, buatlah secara pendek-pendek. Dan okey, kalau kamu nak sambung juga, okey, dalam satu ayat tu ada, kita kata seperti ada dua fakta kan? Macam cikgu buat ni kan? Okey. So macam ni ada dua fakta. Okey. Baik, boleh ada dua fakta. Tetapi harus diingat, fakta tu dua je. Jangan kamu buat panjang-panjang lagi. Yang dekat ayat ni kalau kita tengok ayat ni, okey, yang di samping ni menyediakan kemudahan, sukan dan kebudayaan. Maknanya ada dua fakta dalam satu ayat. Okey, dua fakta. So jangan sambung lagi dengan koma. Sambung lagi dengan koma, kemudian ada ayat lagi. No. Ini menyebabkan kamu telah memasukkan lebih daripada dua. Jangan lebih daripada dua. Jadi nanti kalau lebih daripada dua, ayat tu tak cantik. Ayat tu tak cantik. Kita kata tak manis. Tak sweet dipandang orang. Tak sweet dipandang orang. Dia kalau macam Daniel Hakim dengan Nafi Iman kan, dia sweet dipandang orang. Tapi okey, tapi bila terlalu lama terdedah di luar kan, dia hilanglah sweet dia. Jadi tak sweet dipandang orang lah. Jadi so itu pesanan cikgu. Okey, berkaitan dengan latihan tu. So, hari Isnin ni ada kelas, cikgu nak kamu jawab semua soalan objektif dan jawab soalan struktur dan juga esei yang telah disediakan. Hari Isnin nanti kita akan bincangkan soalan-soalan objektif beserta soalan esei beserta soalan struktur. Okey, supaya kamu lebih jelas dan faham. Kemudian nanti bulan 6 kita akan proceed kepada bab seterusnya, iaitu bab 5. Okey ke tak okey ni? Okey ke tak?